bersama rakan-rakan ke Cameron Highland menjadi detik hitam dalam hidup aku. Kalaulah orang tanya dan ajak aku lagi ke Cameron Highland, maaflah, aku memang tak ingin salam sama itu Cameron Highland. Sebab kerana Cameron Highland aku terpaksa bermalam di hospital. Kisahnya begini, aku bersama 4 orang teman memilih Cameron Highland untuk percutian satu malam kami. Kami memilih sebuah apartmen 3 bilik dan mula check-in pukul 8.30 malam selepas habis masa di pasar malam. Membeli apa-apa yang patut untuk hidangan di rumah penginapan kami. Sepanjang malam di apartmen itu, kami banyak berborak sambil disertai gelak ketawa. Kami memilih tinggal di bilik pertama, bersebelahan pintu masuk yang menempatkan sebuah katil single dan yang lain pula tidur 2 orang satu bilik. Ketika malam semakin kelam, kawan-kawan aku terus menghabiskan masa dengan bermain daun teruk. Aku pula lebih kepada agenda meringankan beban kepala dengan menghirup udara segar di beranda sambil melihat keadaan sekeliling yang diterangi sama-sama cahaya lampu neon. Ketika itu mata aku terpandang sebuah lagi apartmen yang jaraknya kira-kira 50 meter dari beranda rumah penginapan kami. Entahlah, aku tiba-tiba berbisik, ada siapa agaknya dalam rumah itu? Sudahlah, juah di hujung jalan. Sekiranya juga sunyi agak menyeramkan, kata hati aku. Tak lama kemudian, bosan di balkoni itu, aku memutuskan untuk keluar rumah kerana tiba-tiba aku teringatkan kereta yang mungkin belum dikunci. Selepas memeriksa keadaan kereta, aku terus berjalan menuju ke apartmen semula. Berjalan dan terus berjalan sambil berhayal menghayati keindahan malam yang dingin itu. Sebaik tiba di pintu rumah, tidak lagi kedengaran suara kawan-kawanku tertanya-tanya, adakah mereka sudah tidur? Mustahil, baru 5 minit aku meninggalkan mereka untuk ke kenderaan. Aku terus mengetuk pintu rumah kerana kuncinya tidak dibawa bersama sambil memanggil nama teman-temanku, namun tidak mendengar apa-apa. Aku menjadi risau. Dalam kedinginan malam itu, aku menghidu bau busuk seperti asap. Lalu aku mendongak ke atas pada pintu yang diketuk itu. Alangkah terkejutnya apabila nombor pintu itu berbeza dan ialah rumah yang aku tegur semasa di beranda tadi. Dan tiba-tiba bulu roma tegak berdiri. Ini ada sesuatu yang tak kena. Aku terus berjalan pulang ke rumah sebenarnya, lalu berkongsi apa yang berlaku dalam keadaan menggigil itu. Aku mula berasa pelik, seolah-olah ada sesuatu memanggil aku ke rumah itu. Rakanku pula mula berpandangan antara satu sama lain sehingganya kami membuat keputusan untuk tidur. Aku masuk ke bilik, terus merebahkan badan ke katil lalu lena akibat kepenatan. Dalam keadaan antara sedar dan
tidak itu, aku terdengar bunyi kipas yang lama kelamaan semakin kuat. Makin kuat seumpama helikopter mendarat. Bunyi itu akhirnya berada dalam bilik dan aku mula merasakan aku sedang berhadapan dengan satu peristiwa yang bukan biasa-biasa. Tubuh aku pula tiba-tiba menjadi berat seolah-olah dihempah objek besar sehingga membuatkan seluruh anggota badanku lemah. Aku terpaksa bertaruh untuk bangun melawan objek berat yang menghempap atas badanku, namun amat sukar sekali dengan membaca ayat suci yang aku ingat di dalam hati. Akhirnya selepas 10 minit barulah aku sedar, tapi dalam keadaan terlalu letih sehingga tidak berdaya. Walaupun sukar untuk berdiri, namun aku gagahkan juga memanggil rakan-rakan agar memberi bantuan. Keesokan harinya, apabila sudah siang, aku bercerita semula apa yang berlaku. Rupa-rupanya rakan-rakan aku juga mempunyai pengalaman pelik, iaitu terhidu bau busuk dalam apartmen kami, namun masing-masing hanya mengunci mulut. Ketika daftar keluar, aku sempat bercerita dengan seorang petugas di apartmen berkenaan dan dia tidak terkejut dengan kisah aku itu. Katanya, jika dia diberi pilihan untuk tidur di mana-mana bilik kosong apartmen itu, dia lebih rela pulang tidur di rumah. Aku bertanya kenapa, lalu dia menjawab, di sini ramai penghuninya. Kata-kata pekerja itu menyebabkan kami semua berpandangan antara satu sama lain. Dalam perjalanan kami berkata tidak mungkin lagi akan datang semula ke sini. Ketika tiba-tiba sampai di Kuala Lumpur, aku masih lagi berada dalam keadaan lemah sehinggalah terpaksa mendapatkan rawatan di hospital. Hasil pemeriksaan mendapati kadar degupan jantung agak tinggi menyebabkan aku terpaksa ditahan untuk pemantauan selama 3 hari. Pihak doktor ada bertanya apakah puncanya, namun sekadar bertanya. Aku mungkin terlalu penat selepas pulang bercuti tanpa bercerita apa yang berlaku untuk berpunca daripada sebuah kejadian misteri. Okey, kalau korang tak faham apa yang aku cerita, cuba komen di bawah.